Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi dalam satu lagi rancangan Tanyalah Pakar. Dan hari ini kita akan membincangkan tentang isu yang ada kena-mengena dengan kekeluargaan. Sebagai latar belakang, dalam statistik yang dikongsi oleh Jabatan Statistik Singapura, kadar kesuburan Singapura jatuh ke tahap rendah pada 1.14 tahun lalu di bawah kadar penggantian 2.1. Salah satu sebabnya adalah bahawa ramai pasangan berkahwin lewat yang memberi kesan pada kesuburan. Berdasarkan sebuah kajian yang dikendalikan oleh sebuah badan sukarelawan yang telah pun dilaporkan di akhbar The Straits Times, kebanyakan pasangan yang baru mendirikan rumah tangga mempunyai hasrat untuk mendapatkan zuriat pada 3 tahun pertama perkahwinan mereka. Walaupun kajian menunjukkan bahawa semakin ramai pasangan yang berkahwin pada usia yang lebih lanjut dari tahun-tahun sebelum ini, namun mereka tetap berkeinginan untuk menimang cahaya mata mereka sendiri. Setengah pasangan lain pula, impian mereka untuk menjadi ibu bapa tidak kesampaian walaupun sudah berusaha untuk beberapa tahun. Namun dari mereka yang secara aktif berusaha untuk melahirkan atau untuk cuba mendapatkan bayi, 40% nampaknya menghadapi kesukaran untuk hamil. Dan dalam membincangkan hal ini bersama saya hari ini adalah Dr. Jaslan Jusoh, pakar perbidanan daripada Hospital Raffles. Doktor, selamat datang ke rancangan kita. Terima kasih. Okey. Mungkin doktor, mungkin sebagai permulaan, bolehkah doktor terangkan definisi ketidaksuburan itu sendiri? Okey, menurut WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia, definisi ketidaksuburan adalah kegagalan untuk mendapatkan kehamilan setelah mencuba secara aktif selama 12 bulan atau lebih. Dan kajian telah menunjukkan bahawa pasangan muda iaitu yang berusia 35 tahun ke bawah, kadar kehamilan dalam tempoh masa sebulan adalah 15% sehingga 20%. Dan bagi mereka yang muda juga, apabila mereka mencuba berusaha untuk mendapatkan zuriat selama setahun, lebih daripada 80% akan berjaya. Mungkin doktor boleh kongsi apakah mungkin punca timbulnya masalah ketidaksuburan ini pada pasangan? Okey, punca-punca masalah kesuburan ni terdapat banyak punca-puncanya. Kita boleh bahagikannya dengan pihak lelaki ataupun dengan pihak wanita, ya. Kalau pihak lelaki biasanya masalah sperma, masalah ketidaksuburan menjejas alat kelamin, ya. Bagi wanita pula masalah ovulasi, saluran telur yang rosak, yang tidak berfungsi, masalah penyakit yang dinamakan endometriosis, masalah pangkal rahim dan masalah jangkitan kuman, ya. Jadi yang pentingnya ialah tampil berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan ujian dan siasatan untuk mengenal pasti apakah puncanya dan kemudian dapatkan rawatan yang sesuai untuk mengatasi punca ini. Jadi apakah jangka masa yang terbaik untuk seseorang ataupun untuk sebuah pasangan tu pergi mendapatkan consultation atau konsultasi dengan doktor bagi menangani masalah ketidaksuburan ini? Biasanya yang dianjurkan ialah supaya pasangan berjumpa dengan doktor setelah setahun mencuba secara alami, ya. Namun ada sedikit kelonggaran di atas garis pandu ini kerana kita harus mengenal pasti bahawa ada pasangan-pasangan yang mungkin mempunyai masalah kesihatan yang boleh menjejas kesuburan mereka, dan juga ada yang mungkin sudah lanjut usia. Makanya pasangan-pasangan ini dianjurkan supaya berjumpa doktor dengan lebih awal, sekitar setelah 6 bulan mencuba. Apakah mungkin proses yang boleh doktor terangkan, kerana pasangan ini harus menjalani pelbagai ujian untuk menentukan benar, apakah mungkin puncanya, dan selepas tu baru boleh diberikan rawatan yang sewajarnya? Benar, ya. Okey, kalau ujian-ujian asas masalah ketidaksuburan ini termasuk ujian sperma bagi pihak lelaki, ujian untuk mengenal pasti sama ada ovulasi berlaku atau tidak ke atas pihak wanita, menjalani ujian imbasan ultrasound scan, okay, untuk mengenal pasti bahawa sistem ataupun organ-organ reproduktifnya normal dan dapat berfungsi dengan baik, ujian untuk mengenal pasti kadar hormon wanita, dan ujian untuk mengenal pasti sama ada saluran telur rosak ataupun tidak berfungsi. Jadi semua ujian-ujian ni mengambil masa yang berkena dalam setahun ataupun kurang betul? Tidaklah, mungkin dalam 2-3 bulan dah dapat ujian ni, dapat hasilnya lah.
Jadi apakah mungkin antara rawatan yang boleh dilakukan oleh pasangan yang mempunyai masalah ni? Okey, rawatan bergantung kepada punca masalah kesuburan ni ya. Seperti contoh, kalau masalahnya adalah dari pihak lelaki, sama ada mungkin kekurangan bilangan sperma ataupun mutu sperma, biasanya pihak lelaki ini akan diberikan ubat-ubatan seperti suplemen untuk cuba untuk memperbaiki masalah spermanya. Bagi mereka pula yang mempunyai masalah sperma yang agak ketara, salah satu rawatan adalah melalui IVF. Okay. Bagi pihak wanita pula, kalau masalahnya adalah masalah ovulasi, okay, biasanya wanita yang sedemikian mungkin mempunyai putaran uzur yang tidak menentu. Mungkin mereka mempunyai masalah berat badan yang keterlaluan. Mereka akan diberikan ubat-ubatan untuk cuba merangsang organ-organ ovary mereka untuk menghasilkan telur. Okay. Bagi mereka pula yang mempunyai masalah kerosakan saluran telur, mereka boleh menjalani pembedahan untuk memperbaiki kerosakan itu atau menjalani rawatan IVF. Dan lagi bagi mereka yang mempunyai penyakit endometriosis, ini boleh menjejas sekitar 20% wanita. Mereka akan harus menjalani sama ada rawatan menggunakan ubat-ubatan ataupun rawatan dari bentuk pembedahan. Jadi sebelum rawatan IVF tu diberikan, jadi ada juga banyak kata orang tu masalah yang perlu diperbetulkan. Betul. Ya. Jadi sebelum kita meninjau lebih lanjut tentang rawatan IVF, mungkin ada satu lagi sebab, iaitu ketidaksuburan yang tidak bersebab ataupun unexplained infertility. Mungkin doktor boleh terangkan ni. Okey, unexplained infertility ini ataupun masalah kesuburan yang tidak berpunca boleh menjejas suami isteri, bilangan suami isteri sehingga 30%, ya. Dan ini adalah satu masalah yang agak mencabar kerana kita tiada penyebabnya dan makanya tidak dapat berikan rawatan yang khusus. Dan salah satu rawatan untuk unexplained infertility adalah yang satunya ialah expectant management, iaitu kita tidak lakukan apa-apa, terus mencuba. Okey, terus mencuba asalkan belum sampai ke tahap agak serius ataupun tahap yang terlalu lama sehingga wanita itu sudah lanjut usia, boleh mencuba dengan secara alami. Dan salah satu kaedah juga ialah menerusi IVF. Okey. Baiklah, kita akan berhenti berehat sebentar dan selepas ini kita akan bersama Dr. Jazlan lagi untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang rawatan IVF. Kita kembali lagi dalam rancangan Tanyalah Pakar dan bersama tamu kita hari ini adalah Dr. Jazlan Yusof, pakar pembinaan daripada Hospital Raffles. Kalau boleh kita melangkah lebih dalam lagi tentang apakah jenis rawatan yang sedia ada yang boleh membantu untuk pasangan yang mengalami masalah ketidaksuburan ini. Okey, kita boleh bincang tentang rawatan yang dinamakan ART ataupun Assisted Reproductive Techniques. Dan ada dua jenis, iaitu IUI dan IVF. Okey, IUI adalah singkatan Intrauterine Insemination. Dalam bahasa Melayunya, rawatan permanian beradas. Okey. Dalam IVF pula adalah in vitro fertilization atau dalam bahasa Melayu rawatan persenyawaan tabung uji. Okey. Bagi IUI IUI ada kaedahnya seperti sebegini. Pihak wanita akan diberikan ubat-ubatan ataupun suntikan untuk merangsang ovarinya untuk menghasilkan folikel yang akan matang dan menghasilkan telur. Okey. Dan proses kematangan folikel ini akan diimbas melalui ujian ultrasound scan. Dan apabila folikelnya sudah matang, wanita itu akan diberikan satu suntikan untuk mengeluarkan telurnya, dan 36 jam kemudiannya pihak lelaki akan memberikan benihnya yang akan diproses dan kemudian dia akan diinseminasikan ke dalam rahim wanita. Dan selanjutnya prosesnya akan berlaku secara alami, iaitu proses persenyawaan dan implantasi
semuanya secara alami ataupun secara natural. Okay? IVF pula berbeza. IVF proses persenyawaannya di luar tubuh badan. Ya, okey. Prosesnya merangkumi memberikan ubat-ubatan ataupun suntikan kepada wanita untuk menghasilkan seberapa banyak folikel dalam ovarinya supaya telur-telur ini akan dapat dihasilkan dan dikeluarkan dari tubuh badan dan digabungkan dengan benih dari pihak suami untuk menghasilkan janin, dan kemudian satu atau dua janin akan dikembalikan masuk ke dalam ruang rahim dengan harapan kehamilan akan berlaku. Ya. Kalau dibandingkan IUI dan IVF, IUI lebih ringkas dan lebih kurang risikonya, tapi kadar kejayaannya lebih rendah, sekitar 10 hingga 15%. Manakala IVF lebih rumit, lebih kompleks dan mempunyai risiko yang lebih tinggi, tapi kadar kejayaannya lebih tinggi, 25 hingga 35%. Kos IUI juga agak lebih rendah, sekitar 1000 hingga 1500, manakala IVF agak tinggi, kalau di hospital pemerintah sekitar 8,000 dan di hospital swasta mungkin dalam 15-16,000. Pihak pemerintah amat menggalakkan wanita-wanita, pasangan-pasangan suami isteri untuk mendapatkan cahaya mata. Makanya mereka, pihak pemerintah telah banyak memberi sokongan dari segi memberikan subsidi untuk kos pembayaran rawatan IVF, dan baru-baru ini bagi rawatan IVF tiada batasan usia. Maknanya wanita boleh melakukan rawatan ini pada bila-bila masa walaupun sudah lanjut usia. Tadi doktor ada menyebutkan tentang IVF, kadar suksesnya adalah lebih tinggi, tapi dia juga berisiko tinggi. Apakah mungkin risiko-risikonya? Risikonya mungkin sebab pertama, wanita itu akan diberikan suntikan hormon. Okay, dan kalau sukatannya tidak diukur dengan rapi, wanita ini boleh mengalami beberapa kesan sampingan. Okay, salah satu kesan sampingan yang bahaya adalah OHSS ataupun Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Ini berlaku kerana kadar hormonnya terlalu tinggi dan wanita itu boleh mengalami masalah seperti kembung perut, sesak nafas, terlalu banyak air dalam tubuh badan, dan mungkin harus dimasukkan ke hospital untuk dirawat. Okay? Jadi itu kesan sampingannya daripada suntikan hormon. Keduanya, wanita yang menjalani IVF harus menjalani pembedahan kecil, okay, untuk mengeluarkan telur dan mengembalikan janin ke dalam rahim. Ini kedua-duanya adalah proses pembedahan. Jadi pembedahan sememangnya ada risikonya, ya. Jadi itulah sebabnya IVF berbanding dengan IUI lebih berisiko tinggi. Jadi bagi setiap ujian atau bagi setiap rawatan ada jangkaan. Mungkin dari segi pasangan itu sendiri dan mungkin juga bagi keluarga-keluarga pasangan tu yang mungkin mengharapkan cahaya mata dan sebagainya. Jadi bagaimana doktor cuba menasihatkan pasangan yang mendapatkan rawatan ini untuk mengatasi ataupun manage expectation, jangkaan mereka sendiri? Yang penting itu kita harus ingatkan mereka untuk manage expectations. Okay? IVF kadar kejayaannya adalah sekitar 25 hingga 35% sahaja. Dan kadar kejayaan ini menurun mengikut kadar usia wanita itu. Ya? Makanya mereka tidak harus bergantung harapan yang terlalu tinggi. Ya? Harus bersedia untuk mengalami kejayaan dan kegagalan. Ya? Memang lebih banyak tekanan bagi pasangan yang harus menjalani rawatan IVF kerana tekanan daripada proses menjalani rawatan ini. Yang pertama, yang kedua, kos pembayarannya agak tinggi dan tiada garanti, tiada jaminan bahawa mereka boleh berjaya. Ya? Jadi kalau bagi mereka yang mengalami kegagalan demi kegagalan, itulah yang paling menyedihkan dan banyak memberi tekanan kepada suami isteri itu dan pihak keluarga mereka. Ya. Jadi apakah dorongan doktor apabila sebuah pasangan tu mengalami kegagalan, tempo untuk mereka mungkin relax sebelum mereka mencuba lagi. Untuk rawatan IVF ni tidak ada hadnya kan? Betul. Ya. Betul. Jadi,
Ini bergantung pada masing-masing lah. Kalau ada mereka yang begitu bersemangat untuk mendapatkan cahaya mata, mereka tidak berputus asa, mereka cuba sedaya upaya. Okay, jadi waktu rehatnya mungkin agak singkat. Tapi pada mereka yang mungkin ada masalah kewangan ataupun terlalu tertekan dengan kegagalan yang telah dialami, mereka dibenarkan untuk berehat dan boleh mempertimbangkan untuk kembali menjalani rawatan IVF bila-bila masa sahaja. Ya. Yang penting saya rasa kalau rawatan IVF ni kita harus berikan banyak sokongan kepada pasangan suami isteri ni. Ya, dan juga rawatan IVF ni pun ada kesan tabu di kalangan masyarakat kita. Pada pendapat saya, kesan ini agak berkurangan lah dalam keadaan sekarang. Ya. Tapi kalau pada masa silam, kalau didengar wanita ini ataupun pasangan ini menjalani rawatan IVF, mereka macam dipandang rendah, mungkin mereka ada kekurangan dan mereka tidak berkeupayaan untuk mendapatkan cahaya mata dengan secara natural. Itulah mungkin menjadi masalah kerana masyarakat berpandangan sirong terhadap rawatan IVF ini. Seperti apa yang doktor katakan, memang ada stigma bagi para pasangan yang mendapatkan rawatan IVF. Tapi saya rasa saban tahun dengan adanya kempen mungkin ataupun mungkin ada satu usaha untuk menyedarkan masyarakat tentang ini adalah satu usaha untuk mendapatkan cahaya. Jadi tanggapan tu semakin lama makin berkurang. Itu mungkin satu daripada jangkaan lah. Tapi mungkin ada tak lagi salah sangka ataupun mitos tentang rawatan IVF ni yang masih lagi dipercayai oleh masyarakat. Mungkin masyarakat salah satu mitos adalah dengan kaum lelaki. Sebab kaum lelaki saya rasa mereka lebih terjejas kalau ada masalah kesuburan. Sebab mungkin ego lelaki ni agak kuat. Jadi bagi kaum lelaki, kalau mereka terpaksa menjalani rawatan IVF ni, mereka segan, pertama. Yang kedua, mereka mungkin kurang bersedia. Dan ketiga, mereka menerima kegagalan dengan tidak begitu memuaskan lah saya rasa. Mereka rasa macam diri mereka kekurangan. Dan ramai juga mempunyai salah anggap bahawa masalah kesuburan ni lebih kepada pihak wanita. Itu tidak benar. Ia boleh juga menjejas kaum lelaki dan yang sedianya kalau menjejas kaum lelaki ni mereka tidak mudah untuk terima. Mereka biasanya menyalahkan isteri mereka ataupun pihak wanita. Jadi kita harus menghapuskan mitos inilah. Masalah kesuburan ini boleh menjejas sesiapa sahaja, lelaki ataupun wanita. Dan kalau ia menjejas diri kamu, terimanya dengan hakikat yang sebenarnya dan dapatkan nasihat dan panduan doktor dan jalani rawatan yang sesuai. Jadi selain daripada masalah di mana pasangan menyalahkan salah satu sama lain, apakah lagi mungkin antara salah tanggapan tentang masalah ketidaksuburan ini? Okey, salah satunya yang menjejas masyarakat Melayu khususnya ialah rawatan tradisional. Okey, mungkin melalui dengan kaedah urut-urutan ataupun mengambil jamu. Tiada bukti saintifik yang ia berkesan. Sebagai contohlah, kalau masalah kesuburannya berpunca daripada mungkin saluran telur yang rosak, yang tidak berfungsi. Adakah urut-urutan boleh mengatasinya? Adakah pemakanan jamu boleh mengatasinya? Saya rasa tidak mungkin. Ataupun mungkin masalah sperma yang kurang bermutu daripada mungkin gaya hidup yang kurang sihat, merokok, tekanan yang terlalu tinggi. Adakah rawatan urut-urutan boleh berkesan? Saya rasa tidak mungkin. Pengubahan cara gaya kesihatan itu lebih penting. Jadi bagi masyarakat Melayu yang ingin menjalani rawatan sedemikian,
cuba dapatkan panduan dan nasihat doktor dulu. Ya. Dan mitos yang selanjutnya mungkin salah tanggapan bahawa masalah kesuburan hanya menjejas kaum wanita ataupun kaum lelaki yang sudah lanjut usia. Itu tidak benar. Ya. Ia turut boleh menjejas wanita atau kaum lelaki yang masih dalam peringkat usia muda. Ya. Jadi kalau sudah terjejas dengan masalah ini, walaupun dalam usia muda, dapatkan nasihat doktor, dapatkan ujian dan siasatan dalam tahap awal. Melalui pengalaman doktor sendiri, apabila berdepan dengan pasangan yang punya masalah ni, jadi apakah mungkin dorongan, mungkin dari segi saintifik satu, dari segi psikologi pula, mungkin apakah dorongan doktor yang selalu diberikan doktor pada pasangan ni? Dari sudut psikologi, saya rasa memang masyarakat Melayu yang sudah berumah tangga, kami semua suka mendapatkan zuriat, suka mendapatkan ramai cahaya mata. Jadi itu adalah satu hasrat dan semangat yang baik. Ya. Namun jika berdepan dengan masalah ketidaksuburan ini, yang penting harus berusaha. Harus berusaha sedaya mungkin untuk mendapatkan rawatan yang terbaik untuk mengatasi masalah kesuburan ini dan mendapatkan cahaya mata. Okay? Yang penting kita jangan live in regret lah. Jangan menyesal dari hari kemudian. Cuba dan terus mencuba. Kalau masih tidak berhasil, kita dapat kepuasan yang kita sudah mencuba. Ya? Dan jangan abaikan masalah ini sampai sudah lanjut usia dan sudah terlewat untuk mendapatkan rawatan. Itu yang penting. Cuba dan terus mencuba. Demikianlah tadi perincian yang telah pun dikongsi oleh Dr. Jaslan Yusof, pakar pembidanan daripada Hospital Raffles tentang masalah ketidaksuburan. Doktor, terima kasih kerana sudi menjadi tamu kita pada hari ini. Terima kasih kembali. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Tanyalah Pakar di Salam SG TV dan jangan lupa like Facebook dan juga IG kami. Kita jumpa lagi.